belum lagi sujud kedua. Maka tindak dia senang aja. Pegang, pelekat kawan sebelah. Tak patah dia dengan kita. Kita tambah sujud. Nah, supaya mudah-mudahan sujud yang kita lakukan dalam solat itu menepati dengan kehendak syarak dan nilainya terlalu tinggi. Di antara perbuatan semayang, berdiri betul, rokok, tidak apa sebagainya, perbuatan sujud adalah perbuatan yang paling hampir dengan Allah. Pegang kuat. Sebab itu doa yang paling utama ialah semasa kita sujud. Sebab yang paling hampir dengan Allah ialah sujud. Kita tak sedar. Tak, saya tengok kita semayang jemaah. Kita duduk saf di belakang. Masa sujud, cuba ruangkan masa panggung kepala. Agak-agak depan hidung kita apa dia? Menang jemaah. Kalau kita panggung kepala lah, agak-agak apa dia depan hidung kita? Tapak kaki kawan. Betul tak? Kalau kita panggung lah, tengok depan hidung kita tapak kaki kawan. Dia baru keluar pada jamban dia tu. Tapi tak pernah orang kata aku tak mau semayang dah berjemaah. Kuat tak kuat nilai sujud ini. Nilai sujud ini tuan-tuan dalam keadaan biasa. Ni kepala atas, kaki bawah. Dalam keadaan biasa Allah ciptakan kita. Kita duduk pun kepala di atas, kaki bawah. Allah dalam falsafah solat sujud ini. Tengok bila kita sujud saja, had yang paling atas pula menjadi paling bawah. Kita sujud. Rasanya ni kepala ni sudah duduk di bawah. Dan yang kita hina pula duduk di atas. Sujud dulu. Kita hina punggung. Sebab punggung tempat simpan barang busuk. Bila kita sujud saja, dia pula pergi di atas. Masya Allah. Falsafah semayang Islam ajak pada kita, hang jangan duk banggalah. Satu masa nanti hang akan berada. Falsafah sujud. Hak yang kita hina ni, satu masa nanti dia akan berada di atas. Ayo peganglah falsafah salat. InsyaAllah kita tahu siapa kita. Siapa saya, makhluk manusia yang bernama Haji Syahri ini, yang menunggu masa dan ketikanya saja untuk dijemput kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saya? Sekarang umur sudah 68 tahun. Walaupun tuan-tuan perempuan nampak macam 28 tahun. 68 tahun, satu jangka masa yang terlalu jauh. Allah hidupkan saya atas muka alam ini. Sebab itu setiap kali saya solat, air mata akan menitis membasahi pipi. Karena saya sekarang sedang memikirkan menunggu masa dan ketikanya saja untuk dijemput kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sungguh bagi tadi. Inilah semayang aku yang terakhir. Jadi aku tak sempat pulang semayang nanti. Ini. Tiba-tiba Tuhan panjangkan umur saya lagi saya dapat semayang Allah. Inilah semayang aku yang terakhir. Boleh jadi tak sempat aku semayang rasa nanti. Kalau ini dapat kita terapkan dalam hati sanubari jiwa kita, kita berdiri betul, kita tak mau rokok. Bila kita rokok, kita tak mau yang tidak. Barulah solat kita tu ada kualiti dan ada nilainya. Sebab kita tahu siapa kita yang akan diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok. Banyak yang akan saya tempuhi. Pertama sekali ialah di dalam kubur. Kedua, di dataran mahsyar. Ketiga, proses timbangan amal. 4, titian siratal mustaqim. Banyak yang saya akan tempuh. Apakah saya sudah bersedia untuk menghadapi situasi ini? Tuan-tuan perempuan kena tanam macam itu. InsyaAllah mudah-mudahan seluruh ibadat kita akan mendapat keberkatan. Dan insyaAllah harapan kita supaya ibadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang utama, bukan kerana lain. Kemudian bermesra dengan pesakit, bawakan cerita-cerita yang dapat menenangkannya dan ahli keluarganya.
kita bicara orang sakit, kita kena bermesra dengan dia. Jangan tunjuk muka masam. Jangan biar muka kita ceria sepanjang masa. Ini bicara orang sakit, muka masam macam tapai basi. Pesakit tu pun rimah tengok muka orang bicara dia. Bunyuk. Rimah je. Rimah punya rimah terus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal muka kita tu mesra dengan dia, pegang cakap yang boleh menenangkan hati dia. Sihat dah, cegak elok dah ni. Dah cakap kat dia tu. Walaupun kita rasa pasal petang ni je bang. Cegak elok dah. Cakap boleh menenangkan fikirannya. Jangan apabila orang sakit, pergi cakap dekat dia. Kawan saya dekat tablet, sakit macam ni lah. 3 hari dia terus mati. Jangan. Dan juga ahli keluarga dia. Kemudian, penjaga pergaulan. Sama ada terhadap pesakit yang berlainan jantina, ahli keluarganya atau orang yang berziarah. Jaga adab. Kalau penjara, perempuan penjara pesakit laki-laki yang bukan mahram, jangan lupa salam. Orang laki-laki penjara pesakit perempuan yang bukan mahram, jangan lupa salam. Adab ni. Ya, bukan takat dengan pesakit, dengan orang, dengan keluarga pesakit adik-beradik dia jangan lupa salam. Yang tak boleh salam, tak boleh dia kena jaga adab. Begitu juga dengan orang lain, jangan lupa salam. Saya pergi Mekah tahun 91. Bawa isteri saya, mak saya, bapa saya, mentua saya, ponakan saya 11 orang. Balik saja di Pulau Mekah setengah jam di rumah mak mentua saya. Mak mentua saya bawa pergi. Ramai ziarah. Mak mentua saya baru balik Mekah. Oh, dia pergi salam. Dia tak kira siapa, asal kemai salam. Dia boleh kepala. Ini. Jaga adab, tata susila. Ya. Saya pergi China, China bagus. China lebih terkehadapan daripada kita. Di Beijing, saya pergi Beijing, Shanghai, Guangzhou. Saya pergi 3 kali lah pergi China. Musim sejuk. Semua warga China pakai baju 4 lapis. Kita pun semua tak faham. Ketat gini-gini. Keluar daripada masjid. Satu masjid saya semayang. Ada 4 orang warga China duduk luar tu. Saya pergi salam. Yang kedua salam. Masuk yang ketiga, saya suar tangan, dia tarik, tak mau salam. Ya? Dia tak mau salam. Kita pun heran pasal apa. Tiba-tiba ada nombor 1 ni, yang pertama tadi kata, pada tengah Arab Cina, Hazihin Nisa, ni perempuan. Rupanya perempuan Cina, kita suar tangan, dia tarik, tak mau salam. Perempuan Cina, perempuan Melayu Malaysia. Ini artinya mereka sudah kehadapan dan terkehadapan. Di Beijing, ibu negara China, Muslim hospital Islam ada. Dengan doktor dia, dengan jurawat dia, dengan apa, semua Muslim. Kita tak ada. Adalah sekarang sedikit. Dan di sana ada Muslim supermarket. Besar. Semua orang Islam mengendalikan. Ada di China. Kita tak ada. Artinya mereka sudah maju ke hadapan. Lebih ke hadapan. Saya pergi di Guangzhou, tempat Muslim ini. Yang tu buat kita punya ketayam, kita punya sejadah, kita punya tasbih, kita punya apa. Semua tu Cina buat. Penuh satu tempat Cina yang buat semua Cina Muslim. Mereka sudah terkehadapan kalau dibandingkan dengan kita. Begitu juga dalam masalah adab pergaulan ini. Jaga-jaga jangan sampai kepada tahap kita melanggar peraturan adab tata cara Islam. Walaupun dulu-dulu ada, tuan, terlampau sangat pun Islam tak bagilah. Dulu-dulu dekat Taiping itu ada satu ustaz. Bila dia mengajak saja orang perempuan, kena buku tirai. Tirai. Orang perempuan duduk belah sana, dia mengajak seorang-seorang duduk belah sini. Ya, saya tak setuju.
Dalam tak boleh tirai pun sembang. Tambah duduk belakang tirai tu. Ustaz duduk sini duduk ngajak apa dia ni, wuduk, basuh tangan cari-cari. Hampa duduk belakang. Saya pergi Indonesia. 2 kali saya pergi. Di Indonesia sana masjid-masjid ini di antara makmum laki-laki, makmum perempuan, dia bukan bertirai macam kita tu. Dia pun sekerat. Artinya perempuan di belakang nampak orang laki-laki sembahyang depan. Kita pula buat tirai. Bila buat tirai pula, tirai terbaik. Berlaku ya, di belakang. Rokok ke belum. Di Indonesia tak ni je, dia punya tablet, dia punya hasil tu. Jadi nampak. Tak ada alasan mengapa nak pergi tutup. Serupa juga dengan mengaji. Ya, perempuan jaga tata cara, jaga aurat, jaga apa. Saya jaga saya punya. Tak ada masalah apa. Bukan Islam nak suruh bubuh tirai ni. Perdana Ewan Islam, ahli panel perempuan, ada tirai kat sebelah. Dua-dua lelaki-lelaki, dia duduk belah sini. Bubuh tirai. Tak ada. Jangan penjumutkan Islam. Saya cukup-cukup tidak setuju. Macam-macam mana Islam nak maju. Islam buka ruang terlalu luas, tapi kita sengaja menyempitkan ruang yang ada dalam Islam. Kemudian meletakkan tangan pada orang yang sakit dan berdoa. Ujung nak balik. Doa ni untuk kita. Tadi kita berdoa untuk pesakit nak balik dah, pegang tangan. Pegang tangan ni yang layak dah. Ada hubungan ni. Tangan ni, sebab tu Malaikat Jibril bila dia nak turunkan wahyu, dia pegang Nabi. Dia sentuh dia. Nilai sentuhan ni ada. Nak balik dah baca ni. Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah. Tengok. A'udzu, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya wa qudratihi, daripada kejahatan yang aku dapat dan waspada. Artinya kita nak balik, kita mohon kepada diri kita. Jadi kita mohon kepada Allah untuk pesakit. As'alullahal azim. Nak balik, kita minta jauh. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada penyakit yang dia hadapi ini untuk kita. Dan kita juga disuruh berwaspada, jangan mencari penyakit ini. Artinya kita berdoa untuk pesakit, kemudian kita bagi nasihat untuk pesakit, akhirnya kita berdoa untuk diri sendiri. Hasil daripada kita pergi ziarah orang sakit, besarnya nilai tata cara peraturan etika apabila kita melakukan ziarah orang sakit ini, dan akhirnya juga untuk diri sendiri. Ya. Kemudian jika pesakit berada dalam keadaan nazak, kritikal dah kita menghadapi, hendak maka kita hendaklah pertama berbaik sangka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selalunya kita baca Yasin, bila ada nazak baca Yasin. Dan dalam baca Yasin kita berdoa, kiranya mati itu lebih baik baginya. Kiranya mati itu lebih nazak dah. Kiranya mati itu lebih baik baginya. Ya Allah ya Tuhan, matikanlah dia, sebab mati itu lebih baik baginya. Dan kiranya sehat itu lebih baik baginya, maka sembuhkanlah penyakitnya. Itu kita minta. Karena kadang-kadang ada kita kesian tengok orang sakit ini. Kita tak pernah jumpa. Saya pernah jumpa satu kes 12 tahun duduk tidur, tak boleh bangkit. 12 tahun. Badan dah kurus, Allah. Minum dengan straw dah. 12 tahun, satu jangka masa yang kita kesian tengok dia. Ya Allah ya Tuhan, kalau sekiranya mati itu lebih baik baginya, matikanlah dia. Ini kena ada sangka baik macam itu. Kesian kita tengok. Kalau baik, matikanlah. Cuma dua baca Yasin tu. Kemudian mengajarnya mengucap kalimah la ilaha illallah. Ingat, yang disebut kita mengajar cuma la ilaha illallah. Itu saja.
Jangan duk tambah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi tak pernah ajar. Laqinu, ajarlah sekalian kamu mau takum di saat orang nak mati. Bila ilaha illallah, itu saja. Jangan duk pandai-pandai duduk tambah-tambah di telinga sebelah kanan, lambat-lambat, lembut-lembut. La ilaha illallah. Itu saja. Jangan duk tambah-tambah. Ingat tuan-tuan, kalau dia boleh ikut dah pembimbing dia penjamatan tidur, jangan duk ajak lagi dah. Dia dah tenang dah, dia dah lena. Kecuali dia meracau, bunyi bukan bunyi pelik-pelik apa, kita ulang buat kali kedua. Jangan terlampau banyak sangat. Pak Long mejak, Pak Ngah mejak, Pak Nyang mejak, Pak Lang mejak, Pak Cik mejak, Pak Su. Penuh mai. Dia pun pening. Baru jadi la ilaha illallah. Mai pula orang lain. La ilaha illallah. Dia pun ikut. Mai pula Pak Long. La ilaha. Lama-lama dia pening. Terhuih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan duk kerap-kerap. Jangan duk ajak lain daripada la ilaha illallah. Bapak saya sakit, kritikal. Saya duk ajak la ilaha illallah. Tiba-tiba adik dia perempuan, mana saya main. Dia pun ajak juga abang dia. Tak apa dah. Saya biar tak apa mana. Mana saya pun pergi kat tinggal pak saya. La haula wala quwwata illa billah. Pula. Jangan dipedok reka yang bukan-bukan. Cuma la ilaha illallah. Ya. Tapi kadang-kadang tuan-tuan perempuan macam saya duk kerap duk ajak orang ni. Ada satu kali dia tunggu saya. Orang sakit tu. Pagi sendiri. Kuat tu. 15 hari dah tak makan. Tapi pagi sendiri. Kena sikit punya. Tapi tak apalah, saya ada ilmu. Saya tahu yang tumbuh saya tu bukan dia. Makhluk asing yang duduk sebelah dia tu. Kena faham dulu. Makhluk ni kalau orang pergi ajak kalimah syahadat, dia marah. Dia suka orang tak ajak. Mudah-mudahan dia ni mati dalam keadaan kafir, duduk sama-sama dengan dia dalam neraka. Bila kita pergi ajak, dia marah. Tu dia bagi sendiri ya. Tapi tak apalah, saya tahu. Saya tahu yang tunggu tu bukan dia, orang lain. Macam hampa tak ada ilmu. Hidup. Bingung dia bagi biji sini. Sah hampa balai balik. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi. Boleh faham tak ni? Orang perempuan kadang-kadang dia cubit. Cubit kamu kuat ni. Ya, bukan dia yang cubit. Orang lain tu. Maka kena terima dengan fahamlah, kena fahamlah, ajak teruskan la ilaha illallah. Kalau orang tu atas dunia ni dia rajin sembahyang apa semua, kita ajak sekali dia ikut. Kalau atas dunia ni dia tak sembahyang, langsung tak boleh ikut, tak boleh. Ajaklah macam mana pun. Itu nilai dia tu. Ujung baru amat terasa. Mudah-mudahan itu yang kita ajak. Kemudian sekurang-kurangnya Allah, kalau tak boleh lah la ilaha illallah, tengok dia pun dah sampai ulur sangat, pergi kat Cina dia boleh. Allah bagi dia ikut. Allah kalau dia dah ikut dah lah, jangan pergi gagah banyak-banyak kali. Tapi sekarang ni dekat hospital bagus. Kalau kita pergi melawat tengok ke hospital, 75% orang sakit dekat awat tu dia ingat Allah. Ya, pergi lah. Saya berkaji pergi hospital tapi sakit. Allah. Ya, masa sakit ingat Allah. Sihat besok lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ajak dia dan sampai kepada satu tahap yang berikutnya memperbanyakkan istighfar untuk pesakit, bukan untuk kita. Banyakkan istighfar untuk sakit. Mohon ya Allah ya Tuhan, ampun kepada-Mu ya Allah, ampunkanlah dosa hamba-Mu ini. Kita ni. Mohon supaya Allah ampunkan dosa dia. Bayangkan kalau 40 orang, 50 orang berdoa kepada Allah supaya ampunkan dosanya. Karena itulah bila ada orang mati saja, mayat-mayat, ya, semua jumpa mayat-mayat wajib dia kena baca
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afani. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah dosanya. Waktu kita memandikan paling-paling tidak 100 orang. 100 orang memohon kepada Allah supaya Allah ampunkan dosanya. Kita pun saat terakhir kita ziarah orang sakit. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kepada-Mu ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa hamba-Mu ini. Sekali lagi dia mati pun orang semayang lupa memohon ampun. Sebab itu tempat saya, kalau sekalian ada orang tua mati, walaupun saya sehat, saya biasanya saya beritahu anak dia jadi imam. Main dulu ada satu kematian mak dia mati itu insan. Mau balik mereka tadi, anak dia jadi imam. Saya suruh anak, tak saya tadi baca doa lepas semayang. Apa saya ada di belakang. Tentukan anak tu mutahab, anak tu berdoa pada Allah. Tapi kena tengok anak juga lah. Jangan semua anak suruh menjadi imam. Saat lagi dia semayang, dia rokok. Kacau kita macam mana nak buat ni. Melagi harus. Maka dia lepas doa anak terlalu bagus. Beberapa konsep kematian dalam Islam ini yang tidak ada kena-mengena dengan syarak, kita kena hapus. Banyaklah yang kita hapus hari ini. Banyak yang tidak ada kena-mengena dengan syarak. Dulu-dulu lepas semayang saja nak usung bawa pergi kubur, adik-adik main menyusup, main ke bawah, entah apa siapa kau nak cerita, kita pun tak tahu. Ya? Kita tentang, kita perang habis-habisan. Sekarang tak ada lah benda-benda yang macam ini. Kemudian yang masih lagi ada ialah waktu turun kandar pergi lepas semayang nak pergi kubur, dia baca Fatihah masuk gear. Puan mungkin tak tahu. Di sini saya tak tahu ada ke tak ada. Al-Fatihah. Lepas tu dah baca-baca semua. Gam masuk gear satu. Al-Fatihah. Saya lagi masuk gear. Tak ada lagi Islam gear-gear ni. Sebab kereta lah semua auto dah. Tak ada masuk gear satu, gear dua, gear tiga. Nak baca-baca lah duk kat situ 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7. Tak ada dia masuk gear-gear ni. Ya. Kita perang-perang dan kemudian di antaranya juga nak payung kandar tu dia mesti payung ketas. Sini ada tak? Tak ada tu kan? Tak, dia duk kira cari payung ketas juga tu. Habis dah pekan 5 tepai cari tak ada. Pergi puntak tak ada. Pergi pun semata-mata kerana payung ketas. Pun tak ada, tak payung pun tak apa. Dia tu gaduh panas apa? Kalau hang tak semayang memang panas. Hang payung lah, payung bapak ketas pun. Ya. Banyaklah. Itu di antaranya pula baca telkin. Di sini saya tahu. Baca telkin, bubur beras dalam pinggan, kemudian ikat dengan kain putih, bagi kat orang baca telkin sini tak ada tu. Ada. Ada. Tu tak mau. Jangan lupa buat dah. Saya tanggungjawab. Ya. Ada lagi tu. Kat tempat saya dulu, saya lah dulu dapat sebab saya baca telkin. Saya, tiap kali orang mati saya baca telkin, dapat. Contoh pun pergi rumah saya 213 Jalan Perak Taman Rakyat. Bila rumah saya pinggan baca telkin TV ni bersusun. Ya. Siapa nak ambil pi lah ambil RM5 biji. Soalnya selalu kita buang budaya-budaya macam ni, kita tak mau lagi dah. Dan semalam saya pergi mengajar petang pasal bayi dah dia dulu dah ikat benang ikat. Sini saya ada kita dah. Ada ikat-ikat benang hitam mula tinggal lagi apa. Nabi kata, bukan saya kata. Man allaqa tamimatan faqad asyraka atau kama qala. Barang siapa menggantungkan tangkal pada dirinya, sama ada di lehernya, di lengannya, di tangannya, di pinggangnya, di kakinya, maupun di mana-mana juga juzuk anggotanya, faqad asyraka, sesungguhnya syiriklah dia. Bila sumber dia kata tu bidan buang. Saya cukup takut sebab kita percaya. Macam dulu lah orang perempuan mengandung kena lenggang pun apa? Uli lenggang apa? Bubur bakui. Dalam bakui ada beras, bubur nyok kan kelapa. Sama kan? Bubur nyok pasal dia pun semua hidup dia tak pun tak buat lagi anak tu cacat. Syirik. Sekarang ada lagi dah.
bagus lah tu yang kita duk perang ni. Dulu-dulu banyak sangat kerja-kerja yang macam ni, yang langsung tidak ada kena-mena. Kita kena perang, perempuan kena kuat kita punya akidah. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan mesti berprinsipkan syariat. Alhamdulillah kita buat. Kecuali lah sesuatu yang tidak ada syariat tetapi tidak menyalahi syariat, ayo boleh kita lakukan walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada berjanji, tak ada marhaban, nama dia tak ada. Dan kalau kita berjanji marhaban, ulama menegaskan itu ada bid'ah, tetapi bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Bolehlah kita buat. Dulu-dulu pula kalau mati 100 hari kena buat terabai. Ada lah dulu. Terabai apa tu? 7 hari sampai. 7 hari kan? 7. Dah ada lagi dah. Jangan nak buat. Kalau ada orang buat pula, jangan tu pergi restu dia. Benar-benar tu tak ada semua dalam Islam ni. Kita buat baca tahlil 3, 7, 10, 40 apa semua. Jangan tu ada hari dia. Buat 4 ke 5 ke 6 ke 7 pulang lah. Tak ada takat 3 hari, tak ada takat 10 hari. Ni banyak lagi bulan-bulan macam ni. InsyaAllah kita akan perang habis besar. Itu saja untuk pagi ni kita tak dapat. Tak apa. Kita tak dapat sepanjang. Kita 4 perkara tu dalam semayang. Nak terlondeh. Oh. Lepas tu dah terlondeh. Yang keempat Ustaz tahu. Yang terlondeh habis dah. Kita akan perang. Main dengan terlondeh, ingat sangat. Pertama terasa terlondeh tapi tak terlondeh. Selesai. Yang kedua terlondeh berat. Tindakan dia angkat dari. Yang ketiga terlondeh turun ke bawah tetapi tidak nampak kaki ataupun tidak nampak orang. Tindakan dia terus mayang. Terus mayang, boleh jadi kain labu, kita yakin mengatakan aurat tidak terbuka. Tetapi kalau terasa terbuka, tindakan dia secepat kilat hilangkan aurat itu. Boleh tak suara kaki dalam kain itu? Tak tahulah. Kita bertindak supaya aurat itu jangan terlihat. Tapi kalau tak ternampak, teruskanlah semayang. Ingat, dalam Islam makmum boleh tegur imam. Ya, tapi ingat, makmum tak boleh tegur makmum dalam semayang. Kalau luar semayang, orang semayang, tuan-tuan tak semayang, tiba-tiba nampak kaki dia. Kita tak semayang ni. Faham tak ni? Tapi nampak kaki dia. Tolong tutup Ustaz. Dapat pahala. Dia mana dia tahu. Kita yang nampak. Itu kalau kita tak semayang. Kalau tengah semayang kita nampak, makmum tak boleh tegur makmum. Woi. Kau dengar tak ni? Perempuan tengah semayang. Tiba-tiba kawan depan tu perempuan nampak kaki dia. Nak tegur tak? Tak boleh. Makmum tak boleh tegur makmum. Jangan apa buat. Woi, kiah kaki yang nampak. Jangan. Tak boleh, tak boleh. Saya pergi tengok, dia kata, tak mana. Faham kan? Dia api kat dia. Saat lagi habis semayang, bagi tahu kat dia. Dia kena semayang yang ada. Semayang semula. Kalau waktu sudah habis, dia kena qadaan. Kalau waktu masih ada, adaan. Itu makmum tak boleh tegur makmum. Makmum boleh tegur imam. Imam boleh memberitahu kepada makmum, tapi imam tidak boleh tegur makmum, dia tak nampak. Kalau dia batal saja, dia kena bagi tahu. Teknik bagi tahu tu kena mengaji. Tu imam dia sembahyang dia batal. Dia batal lah, biasa tak apa. Dia kacau pasal kentut ni. Kentut ada dua, satu kentut besar, satu kentut kecil. Kentut besar tak apa, yang dia kacau kentut kecil. Tu imam ni. Tengah-tengah sembahyang dia sekentut. Dia dah batal. Dia teruskan sembahyang, dia harap dia tanggung dosa 4 kali orang benar. Kuat tak kuat tu imam. Maka dia kena bagi tahu. Dia dah batal ni. Teknik bagi tahu ni lah. Takkan dia nak pusing belakang. Woi, aku kentut. Ya.
Maka dengan sebab itu dalam kitab tu imam dia boleh buat begini. Buat macam mana pun sebab dia sudah batal. Ni jangan kacau. Dia sudah batal. Dia kena buat begini tu imam. Dia pusing di belakang. Besok apa semayang tengok tu imam buat macam ni. Tu imam kentut dah tu. Ya. Tak apalah kalau mengaji. Tapi kalau tak mengaji, dia tengok tu imam buat macam ni. Dia ada faham, makmum ikut imam. Makmum ikut imam. Maka imam pun buat macam ni, dia pun buat. Ya. Macam itu juga ada banyak cara dia kena belajar. Nanti kalau saya belajar PK, tu imam rokok, tiba-tiba kain dia terkoyak. Kain dia pakai dia beli sebelum perang Jepun ni. Dia rokok, koyak. Hari itu tu imam lupa pakai seluar dalam. Pelancarnya. Dia tahu dah ni batal, terbuka aurat. Macam mana dia nak beritahu? Ni tu imam. Saya duduk rokok, macam mana nak buat? Dia kena beritahu. Macam mana? Takkan nak beritahu macam mana? Dia kena subhanallah. Dia harus subhanallah. Makmum belakang subhanallahil azim. Dia subhanallah. Subhanallahil azim. Lama-lama ada ekor jebol ni berlawan sampai pagi besok. Satu kena main mengaji, ada tata cara dia. Dan yang keempat, loneh tauhid tetapi terbuka aurat. Dan kita yakin sudah terbuka aurat. Secepat kilat tutupkan aurat kalau boleh. Secepat kilat. Tapi kalau dah rasa tak bolehlah ke tepung pendek memang nampak kaki, berhentikan semayang. Di sini khilaf. Ada pendapat ulama mengatakan hendaklah dia semayang duduk. Ada pendapat macam itu. Dan saya tidak setuju. Yang membolehkan semayang duduk apabila kita tidak mampu berdiri. Jadi ulama mengatakan dia hendaklah berhenti semayang, kemudian semayang semula. Berhenti je lah. Jangan duduk niat. Sahaja aku berhenti semayang kerana kain terloneh. Nampak kaki Allah. Itu dia. Tapi kalau ada orang yang dia duduk dan semayang, ada pendapat ulama tertentu dia boleh duduk. Dan duduk ni pun ada banyak jenis. Apa satu masa saya beritahu, termasuk duduk atas kursi. Walaupun ada satu pondok di Kalbri sana, guru dia kata tak ada semayang duduk atas kursi. Simbol kontroversi. Saya ada 4 kitab saya pegang. Kitab ini dengan gambar dia sekali. Di antara salah satu semayang duduk ialah duduk atas kursi. Walaupun ada setengah-setengah pendapat yang kata tak ada semayang duduk atas kursi. Dapat saya akan sentuhkan kemudian macam mana cerita duduk yang sebenarnya yang tuan-tuan perempuan akan lakukan. Boleh duduk 4 hari. Ya, ada apa-apa soal lain? Untuk perempuan boleh tanya agak ada lewat. Itu saja. Akhirnya tu kita semayang jenazah selalunya di Masjidil Haram. Dia tak ada doa lepas kita bagi salam. Ya. Jadi kita di sini doa. Jadi apa kilat apa. Ini pun berbeza pendapat. Dan di Malaysia ni pun kita besar di Mekah, Madinah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tanya sambung soalan tu lagi sebelum Ustaz sambung sekali lah kan. Lepas itu dah habis sebenarnya. Apa kita kata kepada semayang. Dengan kerana itu saya orang Kedah, tapi penetap Perak. Bila saya duduk di Perak, satu orang ustaz tahun 82. Dia bagi satu risalah kepada saya. Risalah tentang penyelenggaraan amanat ini. Di antara dalam risalah itu ditandatangani oleh Mufti Perak sebelum Darusani ini. Di antara dalam risalah itu di ujungnya apa yang patut kita kata kepada diri mayat. Berdasarkan yang tadi iaitu sangka baik. Maka kita pun kata baik. Ada atas ini saya balik Kedah, saya jadi imam sembahyang mayat. Saya tak kata yang ni. Sebab di Kedah tak ada. Sebab di sini Perak tu ada. Di sini saya tak tahu lah. Ada ke tak ada. Apa yang patut kita kata kepada diri mayat baik.
Tak apalah, bukan menjadi satu kesalahan. Dalam bentuk kita sangka baik, walaupun sebenarnya motor ni boleh hilang dia yang sapu. Tapi kita kena kata baik. Berbalik kepada tadi apa dia ni, doa selepas sembahyang. Rukun sembahyang sebenarnya kita tahu di antaranya rakaat takbir yang ketiga doa untuk mayat. Itu sudah memadai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah boleh angkat. Ya, kena beritahu kepada orang. Kadang-kadang orang kita ni dia tak faham. Dia tak apa pula tak baca doa. Maksudnya macam tu. Sebab dia dalam Islam ini menyegerakan urusan mayat itu lebih utama. Mandi kapan sembahyang tanam. Tak mau hidup lama-lama duk simpan dia. Sayyidina Abu Bakar mati lepas Aisyah. Ditanam sebelum subuh. Cepat. Jadi dengan duk baca doa macam dekat bidu Perak, tahlil dalam diri ni, saya boleh kepala mai cepat. Jadi kalau nak baca pun baca pendek-pendek cukuplah. Kalau nak baca, tak baca pun tak apa. Tapi kalau saya di imam saya baca sekejap Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'aziba hadzal mayit. Allahumma ja'al qabrahu dan sebagainya. Pendek, ringkas sebab kita tanam itu lebih utama. Ya, kalau nak bacalah, tak baca pun jangan timbul kontroversi. Sebab doa sudah kita baca dalam solat, iaitu pada takbir ketiga. Di Mekah sana takbir keempat dah baca Al-Fatihah, lepas takbir terus bagi salam. Boleh tak? Ya, ada apa-apa? Ustaz ni saya nak tanya ni, apa orang mati ni binti mak kan di ayah. Itu pun bagus juga. Pasal apa orang binti bin mak tak bin ayah? Sebab mak itulah maknya, bapa belum tahu. Faham dah ni? Dia kita binti mak itulah yang melahirkan dia, mak itulah yang mengandungkan dia, bapa belum tahu. Dia faham lah kan? Sebab itu bubu bin dan binti mak. Tapi kalau kita pun bin tak ada masalah. Tapi utamanya memang itulah mak dia. Bukan ada orang lain yang mengandung dan melahirkan dia. Lebih baiklah, lebih baik saja. Ini nak tanya lagi satu. Apa yang lepas duha pukul berapa? Duha ada dalam kitab mengikut Datuk Syekh Zakaria Al-Wahhab. Daripada matahari naik lebih pukul 9 lah, 9.30 sehinggalah masuk waktu zuhur. Panjang masa dia daripada 9.30 sampai zuhur. Sekarang ni masa dia kan ni. Tapi pukul 8 tak boleh lagi lah nah. Pukul 8 tak belum lagi masuk. Tapi ada setengah ulama mengatakan sudah dikira. Tapi saya kata ambil jalan senangnya 9 ke atas lah. 9 sampai zuhur. Buatkan masa sekejap yang bagus. Jangan lupa kita usalli sunnatul rakaat billahi Allah. Baca banyak kita sembahyang semua juga untuk mengambilkan diri. Biasanya dia menulis kita kata siapa diri kita ni, siapalah menurut Allah sangat, siapalah kita, satu masa nanti kita akan mati. Dan jasad yang ada pada saya ni akhirnya 20 hari, 30 hari dalam kubur, semuanya akan dimakan oleh ulat. Ini ulat akan makan semua. Dia tinggal terporak dengan tulang-tulang saja. Tapi maka dengan sebab itu hina kita terasa sangat. Ya Allah. Apatah lagi sampai ke tahap kita sekarang ni menunggu masa dan ketikanya. Surah apa kita baca? Kita ulang atas kemampuan kita. Kalau agak macam saya sibuk-sibuk ni, baca yang senang-senang sudah. Surah yang senang apa dia? Inna a'tayna. Ya masalahnya kalau tidak baca surah pun tak apa. Baca kuliah dengan Allah pun itu pun sudah memadai. Dapat Allah sudah. Itu saja. Makanya kita sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.